Hai geng, korang korang ada terfikir tak? Korang ada terfikir tak sebab apa kerajaan kita jadi macam ni hari ni? Sebab apa ekonomi kita makin hari makin teruk kan, senang-senang boleh kira macam boleh berlaku kecurian waktu zaman Najib kan, daripada tahun 2011, daripada zaman BN lah kan. Kerajaan kita, ekonomi kita bukan makin menguntung daripada dulu tu. Kita boleh ada duit tu bukan sebab apa, sebab kita hutang terlalu banyak. Kita boleh tengok zaman Tun M pun, waktu Tun M letak macam letak jawatan pun, hutang negara dah 200 bilion lebih, dekat dengan dah hampir dengan 300 bilion. Dan apabila pi ke zaman Pak Lah, dalam masa 5 tahun, hutang negara dia dah naik 100 bilion lebih dia dah jadi dia dah hampir ke 500 bilion. Kalau macam korang tak percaya, korang boleh Google kan, hutang negara kan, tulis je hutang negara Malaysia, kita boleh tengok daripada zaman Tun Razak sampailah sekarang. Sampai 2020 ke 2021 kan. Okey, korang boleh tengok. Okey, jadi dengan ekonomi Malaysia yang sedang bangkit di waktu tahun kita ambil daripada tahun 2000 sampailah ke tahun 2020. Okey, kita boleh tengok kan, kemajuan setahun tu berapa, macam dengan pembangunan kerajaan apa semua, boleh katakan dengan duit hutang. Dan apabila zaman Najib dia bukan buat hutang dengan bank negara saja, bukan dia buat hutang dengan bank-bank saja ke tak. Dia buat hutang dengan pelbagai. Dia buat dengan Hong Kong lah, dia buat dengan China lah, negara-negara apa yang Najib rapat, dia buat hutang dengan bank ke syarikat ke apa ke. Macam dekat Amerika, bank New York, bank apa aku pun lupa, Tim National lah, apa semua macam-macam kan. Jadi memang ekonomi Malaysia bangun, hutang pun bangun. Lepas tu sekarang ni kesan dia akibatkan ekonomi macam pembangunan Malaysia naik, hutang kita pun naik, mengakibatkan zaman sekarang sebab hutang terlalu tinggi. Kerajaan Ismail Sabri sekarang dia tak berani nak berhutang dengan banyak, mengakibatkan sekarang ni kita nak bayar hutang tu balik. Faham tak? Hutang kena bayar, bukan hutangnya anak apalah nanti kami bayarlah kan. Disebabkan kita sampai tahap kita, satu negara tu dia tak boleh bayar hutang, jadilah macam Sri Lanka. Okey, sekarang ni bila pembangunan naik, hutang pun naik. Lepas tu bila hutang dah banyak kan, pembangunan stop, ekonomi pun stop. Sepatutnya ekonomi tak boleh stop kan. Sepatutnya walaupun hutang naik, ekonomi tak boleh stop ya. Mesti ekonomi kena lebih lagi daripada hutang. Faham tak? Sekarang ni yang Malaysia hadapi sekarang asbab daripada corak-corak pemerintahan Tun Mahathir. Kita boleh tengok berapa rapatnya Tun Mahathir dengan Pak Lah dan juga dengan Najib sebelum ni. Jadi Najib dengan Pak Lah ni, depa dua orang ni akan tengok corak-corak pemerintahan Mahathir. Mahathir lah paling lama sekali. Jadi bila macam Mahathir turun, Pak Lah naik, Pak Lah kira macam dia tahu, Tun Mahathir dulu dia buat macam ni, budak dah pakat-pakat buat. Samalah terhadap Anwar Ibrahim juga pun. Disebabkan Najib tengok Tun Mahathir boleh buat dekat Anwar macam ni. Bila Najib dia dah jadi Perdana Menteri, dia buat macam tu juga dekat Anwar. Kok mana pun kena simpan juga Anwar ni. Kena simpan. Kalau tak, nanti apa kesalahan yang aku buat, Anwar boleh tahu. Dan kita kena tahu, dalam Malaysia, siapakah yang membongkar segala-galanya paling banyak? Siapakah yang membongkar kerosakan, rasuah, penyelewengan
yang kerajaan buat daripada zaman Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Najib dan zaman Muhyiddin dan zaman sekarang. Siapa dia? Anwar Ibrahim. Sebab sebab dia orang depa cukup takut dengan Anwar Ibrahim. Sebab tu cuba tengok baru hari tu waktu 2018 dia dibebaskan dah apa semua, Anwar Ibrahim dah dibebaskan. Ada seorang pondan. Aku duk dengar cerita macam ni, ada seorang pondan pergi buat report polis, pergi buat report polis apa semua. Bila dia buat report dia dah naik mahkamah apa. Okay, lepas tu pondan tu tarik balik kes tu. Lepas tu terbongkar lah, katanya orang tak bayar duit. Orang yang suruh buat tu dia tak bayar duit. Jadi dia tarik balik report. Jadi agenda-agenda jahat ni bermula daripada geng-geng UMNO. Dan kita kena ingat corak-corak pemerintahan daripada Mahathir, Pak Lah, Najib turun sampai ke sekarang. Sebab itulah macam-macam sekumpulan kononnya 3 juta termasuk 1.5 juta yang orang dah mati dah, kan. Kononnya 3 juta ahli UMNO ni. Kita ambil bukan sejuta lah, juta ataupun 500,000 yang duk dapat duit setiap bulan, setiap cawangan. Sekarang ni bila 22 bulan depa macam start 2018 PH menang. Bila PH menang, depa tak ada duit lah, tak ada orang nak bayar gaji. Duit UMNO pun kena sekat, duit Najib pun kena rampas, duit cawangan-cawangan mana Aziz Rahim lah, apa semua kena sekat. Jadi 500,000 orang ada dapat duit ni. 500,000 orang ni dah terseksa. Ada yang baru beli rumah, baru beli kondo, baru beli kereta, baru beli apa macam-macam. Bila mai kalah pilihan raya, setiap bulan setiap seorang ni 5-6 ribu kena bayar hutang, kena bayar tu, kena bayar ni. Bila UMNO kalah, depa tak masuk income, duit tak ada. Jadi hidup sangat-sangat terseksa sebab duit tak cukup nak bayar hutang, bayar rumah, bayar kereta pula, kereta anak, kereta bini, kereta ni, rumah anak, rumah tu, rumah ni, macam-macam. Bila tak cukup, hidup depa terseksa sangat-sangat. Duit tak cukup, simpanan dah habis, simpanan kena rampas dengan SPRM. Kena faham itu. Jadi depa jelah yang terseksa. Lepas tu pula, depa tak mau tunjuk hidup depa terseksa. Depa jajalah kata rakyat terseksa lah, apa semua. Sedangkan depa yang terseksa disebabkan duit tak masuk. Rakyat ni alhamdulillah start 2018 lah baru aku ambil tahu pasal politik. Aku fahamkan dan alhamdulillah waktu tu aku ada buat bisnes apa semua sekali. Setiap bulan tu kalau duk bayar GST saja 400-500, itu pun ya Allah periknya. Han nak post barang, han kena tax. Han nak buat apa-apa segala mak nenek ni, han langkah keluar rumah semua kena tax. Han nak makan tepi, han nak makan apa pun tax. Han pergi shopping ke apa semua dah barang harga barang dah harga macam dah kena GST. Waktu hang bayar di kuantil pula kena tax lagi sekali lagi. Jadi kita siapa-siapa rakyat masih rasa terseksa gila-gila. Walaupun RM10 hang kena bayar tax. Kalau bawah daripada RM10 hang tak rasa sangat. Kalau atas daripada RM10 memang sakit, kan. Jadi rakyat sangat-sangat mujak bila tak ada GST. Dan SST ni hanya kena kepada pengilang dan juga pengeluar. Faham tak? Kalau barang import ke apa semua kena bayar cukai dekat custom dulu, barang baru boleh bawa masuk, barulah boleh buat jualan macam tu. Jadi kita sampai bila aku nak tanya hampa, sampai bila hampa nak angkat Mahathir? Sampai bila hampa nak angkat lagi Mahathir? Daripada hang angkat orang tua tu, memang orang tua tu 22 tahun. Kalau 22 tahun lah apa fikir negara-negara lain tengok. Rusia dah lah kita ambil, tapi Rusia penduduk dia baru ada berapa puluh juta aja. Negara dia aja besar. Atas pemerintahan Putin 20 tahun lebih dah, kita boleh tengok perubahan kau-kaunya dia buat. Dah berbeza dengan pemerintahan sebelum dia, kan. Jadi kita boleh tengok, jangan duk angkat seseorang ni. Fikirlah memang dia bagi beasiswa pendidikan macam percuma. Dan apabila buat PTPTN, adakah Mahathir bangkang? Malah Mahathir sokong lagi.
Dan apabila dia swastakan, dia wujudkan JRC, dia swastakan agensi-agensi mana-mana, siapa yang untung? Pengarah agensi tu untung kan kita rakyat untung? Kita boleh tengok. Kita boleh fikirlah. Sekarang ni kalau kerajaan nak untung, kerajaan tak mau membazir, kesemuanya kena bawah kerajaan. Macam waktu zaman Mahathir mula-mula sebelum Mahathir kayakan kroni-kroni dia, sebelum dia swastakan, kena buat macam dulu. Bola kerajaan akan dapat jimat duit, kau-kaunya, apa-apa pekerjaan apa pun kerajaan direct bayar gaji, bukannya syarikat-syarikat. Dan perlulah ada beberapa syarikat perlu swastakan, kan? Jadi sebab sekarang ni kebocoran terlalu besar kebocoran dalam kewangan Malaysia. Boleh tengok Jabatan Audit Negara keluarkan 50-60 bilion. Bukan 50-60 ringgit, bukan 50-60 juta, ni bilion. Bocor, tak tahu ke mana. Jadi kita boleh ingat, kita perlu reset balik kerajaan kita. Kita jangan duk ikut cara Mahathir. Sebab kita ni, kita pun tahu. Macam Mahathir, dia betul dahsyat sangat. Dia berfikiran hebat. Dia berfikiran hebat demi kepentingan. Faham tak? Demi kepentingan dia nak, macam dia nak jaga kroni dia nak jaga jawatan dia nak jaga sekeliling dia supaya sokongan dia cukup. Jadi dia nak kena labur dekat puak-puak dia ni dulu. Kan? Dekat rakyat tak apa bagi. Kan? Zaman Mahathir, apa yang dia bagi? Tak ada. Kan? 22 bulan tu pun sebab dia teruskan apa yang Najib bagi ya. Kan? Jadi kita sendiri kita fikir, angkatlah orang yang sepatutnya. Kan, macam mana Anwar dengan Rafizi menceritakan sistem kerajaan macam mana sepatutnya. BRP pun kita tak perlu pakai dah. Kita boleh pakai solar. Kita boleh supply kan dekat rakyat solar. Setiap rumah ada solar. Dapat menjimatkan macam BRP. Kita tak perlu bayar yang harga yang terlalu banyak. Dan kalau macam masjid tu kan, kilang tu kan, dia macam dia nak pakai solar 100%, tak boleh. Dia kena ada juga TMB, meter TMB tak boleh buang. Sebab apa? Sebab ni corak pemerintahan, kepentingan yang ada kepentingan ni. Ni TMB punya ni, baru ni pula keluar gaji dia berapa? Gaji dia sebulan berapa? Hampir 1 juta. TMB punya pengarah ke apa, pengurusi ke apa tu, kan, setahun tu ada berapa? Kan? Tu ada berapa belas juta baru ni aku tengok depa duk kira. Sebab kita kena bayar bil api kau-kaunya sebab nak bayar gaji dia. Cuba berfikir tengok. Kan, sampai bila hampa nak teruskan pemerintahan Mahathir ni? Sampai bila hampa nak kekalkan corak-corak pemerintahan Mahathir sampai hari ini? Dan juga corak-corak UMNO. Sebab corak-corak UMNO ni demi kepentingan depa mendapat keuntungan depa dan depa dapat hidup. Tak apa, rakyat susah tak apa. Sekarang ni kita boleh tengok subsidi segala mak nenek mereka akan tarik. Sebab apa? Kononnya dapat bantu, macam dapat bantu B40. Aku nak maki lah tapi tak jadi. Tapi kita fikirlah kan, kalau hang tarik macam subsidi minyak, awak B40 apa kena beli dengan harga tak ada subsidi lah, bengong. Jadi hampa fikirlah, tolonglah Melayu sangat, jangan sokong UMNO untuk yang akan datang. Jangan sokong pemerintahan Muhyiddin. Kita boleh tengok Muhyiddin punya kerosakan 600 bilion 600 bilion. Kalau dia ambil kalau dia dapat masuk untuk parti dia 10% pun tu ada berapa bilion dah. Kan, kalau dia kroni-kroni yang dia duk bagi, dia duk supply untuk internet lah, apalah, KKM ke apa bantuan, kalau dia ambil 5%, kita boleh tengok berapa banyak dia, antara 600 bilion. Cuba bayangkan. Kan, sebab tu kita fikir parti depa baru ni. Parti Bersatu tu baru ni. Tapi waktu berkempen dekat PRN Melaka dengan PRN Johor Utara, mana punya mewah gila-gila. Kan, parti kami memang tak ada duit lah kan. Hak yang mana parti PKR yang duk menang saman, duit tu simpan dah waktu PRN bantu rakyat, yang itulah yang akan digunakan.
Kan macam Anwar Ibrahim kita boleh tengok daripada 1998 dia duk kena fitnah masuk mahkamah, dia menang dan dia menang kan, keluarga dia apa, anak isteri dia menang kan. Ada yang kata ni apa nama, adik apa family apa, satu family pakat-pakat jadi ahli parlimen. Kita fikirlah kalau bapak kita kena penjara kira macam disebabkan musuh politik dia buat apa, penganiayaan demi depa nak perintah dan depa penjarakan bapak aku akan berjuang, aku akan usaha untuk aku akan keluarkan bapak aku daripada penjara. Kalau kena ke hang boleh fikir kan, depa akan buat segalanya tuduhan, depa akan buat segala-galanya untuk nak penjarakan Mahathir. Kita boleh tengok sampai tilang usung pergi ke mahkamah. Masuk akal tak masuk akal kan. Lepas tu sampai 4 hari ayat mani duduk di apa mah kira macam dalam apa nama buntut, takkan hantar berak kan. Dalam masa 4 hari tu langsung tak berak apa. Ini semua tak masuk akal. Hampa boleh fikirlah masuk akal ke tak masuk akal. Cuba hampa fikir. And ini semua kezaliman, kejahilan rakyat yang kena hadap semua. Okey. Assalamualaikum.